Sekarang ni kita dah dengar bahawa vaksin sudah mula masuk ke dalam Malaysia. So ini adalah berita yang baiklah kepada kita semua. Malangnya adalah ada pihak yang cuba mengeluarkan satu cerita mengenai vaksin ni yang kurang baik, atau kita panggil macam konspirasi jugalah. Di mana yang paling popular yang aku dengar sekarang ni adalah terdapat microchip di dalam vaksin tersebut. Jadi betul ke ada microchip di dalam vaksin ni? Okay, dan ini adalah pendapat aku kenapa vaksin nak letak microchip tu tak logik. Pertama sekali adalah saiz microchip itu. Kalau kita nak letak microchip tu ke dalam vaksin tu, kena ingatlah yang saiz dia kena jadi amat kecil. Sebab macam contoh bila kita tengok masa nurse tu dia nak cucuk, dia akan masukkan jarum kan ke dalam satu vial tu, dan jarum dia tu saiz dia boleh dikatakan kecil lah. So kalau nak letak microchip dalam tu, maksudnya saiz microchip tu dia kena jadi lagi kecil daripada saiz jarum tu tersebut. Jadi ini adalah satu sebab kenapa tak boleh lah. Setakat ni belum ada lagi saiz microchip sekecil itu. So kalau fikir balik, memanglah kita ada nanochip, tapi nanochip yang teknologi nanochip tu bukan bermaksud nanochip tu saiz dia kecil macam nano tu. Dia bukan saiz nano. So yang dimaksudkan sebagai nano tu adalah saiz transistor yang ada dalam microchip tersebut. Jadi bukan sebab microchip macam chip komputer tu saiz dia kecil, tak. Tapi dalam microchip tu, dalam tu dia ada transistor, dan transistor tu adalah saiz nano. Itu yang dikatakan sebagai teknologi nano untuk microprocessor. Dan kalau nak kata dah sekarang ni dah wujud, contoh misalnya dah wujud yang saiz microprocessor tu sekecil nano, maksudnya transistor tu kena jadi lagi kecil. Teknologi setakat ni yang aku tahu belum ada lagi teknologi itu tersebut. Dan kita kena fikir pula microchip tu dia tak boleh berfungsi dengan sendiri. Macam contoh kalau kita tengok kat kita punya komputer sendiri, kalau kita letak microchip, kita kena letak atas motherboard kan. Kalau motherboard tu dengan ada microchip dan motherboard, baru kita boleh guna komputer kita. So samalah macam contoh sini, kalau dia orang nak letak microchip, dia mesti kena ada alat kan, alat yang untuk support microchip tersebut. Benda ni nak hasilkan microchip ni dah yang kecil ni pun rasa mustahil. Bayangkan kita nak create pula alat tu yang kecil juga sama. Lepas tu kena ada alat yang kecil, lepas tu kena ada microchip yang kecil untuk support sekali. And then kalau dah letak dalam tu, kita dah ada microchip, kita ada alat tu, kena fikir pula pasal bateri. Korang pernah nampak ke bateri yang kecil yang boleh masuk dalam jarum? So bateri tu, bolehkah kita create bateri tu sekecil jarum tu? Rasanya mustahil. Yalah, setakat ni kita bateri phone pun boleh tahan beberapa hari saja kan. Contoh memang ada lah bateri tu, berapa lama dia boleh bertahan. Dan kalau kita dah letak bateri dalam tu boleh tahan lama, macam mana pula nak charge bateri tu? Yalah, dah masuk dalam ni, kalau bateri tu one off, okey lah. Tapi kalau dah ada betul-betul konspirasi nak masukkan microchip dalam tu, takkan dia pun nak microchip dalam tu tahan sehari dua je kan. Mesti dia nak tahan lama kan. So mesti ada mekanisme untuk charge pula bateri tu. Jadi kita kena ada microchip, kita kena ada alat yang untuk support microchip tersebut, kita kena ada bateri untuk bagi power dekat microchip dengan alat tu. Lepas tu kena charge pula. Macam mana nak charge bateri tu? So ini adalah antara sebab lah aku rasa memang tak logik langsung kita nak letak microchip ke dalam vaksin. So kalau korang tak pasti benda tu, janganlah korang share lah benda ni. Sebab setakat ni memang tak logik langsung bagi aku. Tak logik. Sekali tak logik. Macam manalah benda microchip boleh letak dalam vaksin. Saiz jarum tu pun kecil, banyak amat. Okay, tu saja.